Barat tak akan sambut rundingan Malaysia-China dengan tangan terbuka. Dalam tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang di Facebook bertajuk Barat dan PBB lebih bersimpati kepada Zionis. Beliau mengecam bahawa negara Barat dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu lebih berpihak kepada negara haram Zionis Israel walaupun Zionis melakukan keganasan secara terbuka terhadap rakyat Palestin dan menceroboh Masjid Al-Aqsa, tempat suci umat Islam. Abdul Hadi juga berkata Zionis yang paling zalim itu boleh melakukan apa sahaja dan memiliki senjata pemusnah yang diharamkan oleh masyarakat antarabangsa yang berperi kemanusiaan. Kenyataan tersebut menegaskan betapa besar pengaruh Yahudi Zionis terhadap semua negara berkaitan dan negara di bawah naungannya melalui pengaruh money, media and management, iaitu wang, media dan pengurusan, ujar Abdul Hadi. Malah, timbalan pengurusi Perikatan Nasional itu mendakwa pengaruh tersebut sangat kuat dipergunakan bagi kepentingan Israel yang diwajibkannya dengan segala cara dan pendekatan. Tabung keuangan antarabangsa IMF, Bank Dunia, semua agensi media antarabangsa termasuk media baharu dan pertubuhan antarabangsa bahkan PBB dan cabang-cabangnya ternyata sangat kuat berada di bawah pengaruh Zionis sehingga mengacau demokrasi yang menjadi kebanggaan mereka. Malah beliau mengecam situasi umat Islam yang menurutnya berpecah belah dan lemah akidahnya kerana masih dibayangi serangan pemikiran ideologi asing walaupun sudah merdeka dan penjajah sudah pulang ke negara asal masing-masing. Negara-negara Islam yang dikurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebakaran yang ramai, tenaga manusia yang berlebihan, hasil bumi yang melimpah ruah dan pelbagai lagi berada dalam kedudukan penting di peta muka bumi tetapi berada dalam keadaan berpecah dan berselerak. Sehingga kini negara-negara Islam masih menjadi buah catur permainan negara besar yang berada di bawah pengaruh Zionis. Hasilnya ada yang diperhambakan laksana lembu susu yang diperah oleh gembalanya, tegas Abdul Hadi. Demikian dahsyatnya ayat-ayat kebencian yang dilontarkan Abdul Hadi terhadap Barat dan media yang katanya menjadi alat mereka. Malang sekali. Ayat-ayat penuh emosi Abdul Hadi terbang entah ke mana hanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil pendekatan rundingan terhadap isu pertindihan kawasan yang kaya dengan minyak di Laut Cina Selatan antara Malaysia, China dan beberapa negara ASEAN yang lain. Ini susulan kenyataan Perdana Menteri yang menyifatkan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai individu yang bermasalah dan tidak meneliti kenyataan yang dikeluarkan beliau sebelum itu. Mahyadin ini dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca apa kenyataan saya. Tiada langsung saya sebut saya nak tolak ansur dan ini yang saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin China yang tidak dilakukan beliau. Anwar menegaskan walaupun China menyatakan adanya pertindihan, Malaysia akan meneruskan projek tanpa kompromi. Projek cari gali Petronas akan tetap berjalan di kawasan yang kita percaya milik negara, tegasnya. Anwar juga membidas kenyataan Presiden Bersatu itu yang mendakwa beliau mengeluarkan kenyataan yang cuai berhubung kedudukan negara di Laut Cina Selatan. Ini adalah masalah pembangkang yang dia tidak dapat nak tumpukan, tidak hadir parlimen, tidak dengar pandangan dan tidak baca ulasan kerana kita konsisten sebut projek cari gali ini diteruskan. Memang China kata ada bertindih, jadi saya kata bincang, takkan nak perang, tempelaknya. Dan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pengerusi Perikatan Nasional itu dilaporkan berkata, kenyataan Anwar berhubung isu berkenaan sebagai tidak bertanggungjawab selain menggadai maruah serta kedaulatan negara. Seolah-olah tidak puas hati dengan penjelasan Anwar, akhbar lidah rasmi PAS Harakat Daily memetik satu tulisan di Facebook dari kumpulan yang menamakan dirinya Q Gen Analyst yang hanya mendapat 9 tanda likes, 1 marah, 2 komen dan 1 perkongsian. Kelakar. Menurut laman tersebut, isu ini mendapat respon dari netizen di Facebook dengan 48k engagement dan Twitter mendapat 17k engagement. AI mendapati page Tan Sri Mahyadin mendapat engagement tertinggi dengan 19.3k dan disusuli page portal berita harian Metro 5.6k dan Sinar Harian 3.9k. Manakala di Twitter, ciapan @HazikCaptain mendapat engagement tertinggi sebanyak 4.9k. Isu ini mendapat perhatian media antarabangsa @Reuters dan @AFP. Sekitar 75% komen netizen kritis terhadap kenyataan Perdana Menteri. Antara komen netizen adalah Perdana Menteri tidak berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan selaku pemimpin negara dan dilihat tidak tegas dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa tak petik Jom Channel yang memiliki lebih 470
75,000 subscribers. Rentasan berita 1350 yang menyiarkan ulasan terhadap berita berkenaan dan kenyataan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof telah mendapat lebih 77,000 viewers, lebih 1,200 likes yakni suka dan 422 komen dan tiada dislike langsung. Kenapa tak masukkan sekali Jom Channel jika kelompok ini benar-benar satu educational research center? 77,000 viewers bukanlah angka tertinggi yang pernah dicapai oleh Jom Channel. Tetapi adakah bilangan ini tidak bermakna apa-apa dalam senario politik di negara ini yang memahami bahawa politik antarabangsa itu amat rumit dan bukan semua seperti idiom bahasa Inggeris Dick, Tom and Harry boleh faham. Rundingan merupakan satu kaedah penyelesaian pertikaian dalam perhubungan antarabangsa iaitu satu cabang penting politik antarabangsa. Ia proses yang kompleks melibatkan pelbagai pemain dan bukan mudah difahami oleh semua orang. Lebih-lebih yang tidak pernah menghadap teks sains politik di mana-mana institusi pengajian tinggi. Sudah tentu negara barat yang menguasai pemikiran gergasi media mereka seperti Reuters dan AFP sangat bimbang dengan apa juga rundingan antara Malaysia dan China. Ini kerana barat mahu dilihat oleh negara-negara gabungan ASEAN sebagai polis dunia yang memantau semua lautan termasuk lautan Pasifik yang bersambung dengan wilayah maritim ASEAN, Laut Cina Selatan. Adakah selepas ini bagi Perikatan Nasional khususnya PAS, barat yang dianggap sebagai sekular dan media yang digelar lidah syaitan sudah boleh digunakan sebagai rujukan? Untuk rekod sehingga hari ini, isu pertindihan tuntutan negara-negara ASEAN dan China bagi kawasan perairan Laut Cina Selatan masih belum dapat diputuskan. Agak-agaklah nak tunjuk pandai pun silap langkah jadi pandai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.